أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Masih lagi kita berada dalam mood korban kita. Mudah-mudahan semua sihat-sihat sejahtera. Jangan terlalu banyak makan kambing ataupun banyak sangat makan lembu. Takut-takut nanti kan ada orang yang tak sihat, ada darah tinggi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita kesihatan dan kesempatan dan sempat lagi kita bertadabbur ataupun mempelajari Al-Quran. Bagi mereka yang menonton daripada Facebook, sama-sama kita share, sama-sama kita sebarkan. Mudah-mudahan kebaikan ini akan dapat kita sama-sama nikmati ataupun sama-sama kita kongsikan kebaikannya kepada yang lain. Baik, sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa ringkas dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi zidni ilma. Iaitu mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan lagi kita pengetahuan kita terhadap ilmu agama. Dan bersama dengan saya, tidak saya lupakan pada hari ini Ustaz Tirmizi kita. Sihat Ustaz Tirmizi? Macam hampir lupa dah. Hampir lupa. Takut banyak makan daging korban. Berapa ekor korban tahun ni Ustaz Tirmizi kita? Masya-Allah, saya di masjid saya ada 15 ekor. Masya-Allah, 15. Dan pagi tadi sempat juga 2 ekor. Masya-Allah, pagi tadi sempat lagi 2 ekor. Masya-Allah. Memang kalau makan tak jaga time ni Ustaz, kita bimbang nanti pening kepala pula. Pening kepala, banyak makan sup kambing. Baik, sebelum kita masuk pada halaman yang ke-544 pengajian kita daripada surah Mujadalah pada hari ini, mari sama-sama kita baca dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-12 hingga ayat ke-21 daripada surah Mujadalah, yang mana ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21 ini menceritakan mengenai tentang aduan ataupun mengenai tentang apakah arahan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang beriman sekiranya mereka ingin bertemu, mengadu dengan Rasulullah. Perintah bersedekah sebelum menghadap Rasulullah ini diceritakan pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Manakala ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19, yang ini menceritakan celaan terhadap orang munafik. Ada sifat-sifat mereka yang Allah Ta'ala cela di dalam ayat-ayat ini yang akan kita pelajari sebentar nanti. Dan yang ke-20, ayat yang ke-20 hingga ayat ke-21, Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang kehinaan orang yang menentang Allah dan kemenangan adalah milik Allah dan Rasul. Inilah dia sinopsis pengajian kita pada hari ini. Kita akan tengok apa pandangan ataupun apa hikmah kenapa Allah Ta'ala minta kita bersedekah sedikit sekiranya untuk bermunajat dengan Rasul. Ada sejarah latar belakangnya. Begitu juga dengan sifat-sifat orang munafik dan juga mengenai tentang kemenangan adalah milik Allah. Sebelum kita telusuri ataupun kita tadabbur ayat-ayat ini, mari sama-sama kita bacakan ayat yang akan dipimpin bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita, bermula ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16 insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor yang telah menjelaskan pencerahan tadi tentang awal tentang ayat daripada muka surat 544 ini, suratul Mujadalah. Mungkin ada juga di sana yang baca Mujadilah, nanti doktor akan teranglah Mujadalah ke Mujadilah. Kita nak baca dahulu
daripada ayat 12 hingga kepada ayat yang ke-16 ya. Betul. Okey, jom sama-sama kita baca. Mulakan bacaan kita daripada ayat ke-12 hingga 16 muka surat 544 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-12 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap untuk bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, hendaklah kamu bersedekah kepada orang miskin sebelum menghadapnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak ada apa-apa untuk disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, yang ini perhatikan tuan-puan, ayat yang ke-12 daripada surah Mujadalah atau Mujadilah ini menceritakan tentang arahan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Yang ini yang disebutkan dalam kebanyakan tafsir. Yang ini cara kita nak faham ayat yang ke-12 ini, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tengok apa konteks keadaan dia, apa background, apa cerita latar belakangnya. Rupanya ada latar belakang dia, ada cerita dia. Dia kata dalam kebanyakan tafsir, Imam Syekh Tantawi ada sebutkan, Imam Ibn Ashur ada sebutkan, dia kata takatsara sahabat. Para sahabat ni ramai yang bertanya kepada Rasulullah, mengadukan masalah mereka, tetapi ini menyebabkan Rasulullah berada dalam keadaan yang rasa sempit sedikit kerana masanya banyak diberikan kepada orang-orang yang beriman ini. Lalu Allah Ta'ala nak memberikan sedikit kelonggaran kepada Rasulullah dan nak mendidik orang-orang beriman.
Lalu Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang beriman, kalau kamu nak jumpa Rasulullah, kamu bagi sumbangan kepada orang miskin dahulu. Bila minta yuran kepada orang miskin ni sedikit dahulu, ada sahabat yang dia terhenti seketika. Maknanya bila melibatkan duit ni, kadang-kadang bila kita minta yuran sikit, orang tak boleh nak bayar. Sedangkan sebenarnya kelebihan tu adalah kelebihan yang baik untuk dia berjumpa dengan Rasulullah. Tapi ada sahabat yang sedemikian. Cuma sebelum kita nak ceritakan tentang bisikan mereka, maknanya bisikan ni mengadu, mereka mengadu kepada Rasulullah. Sebenarnya tema surah Mujadalah ataupun Mujadilah ini tadi adalah tentang tema bisikan ataupun tentang tema Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kalau kita tengok asal perkataan Mujadalah, yang ni yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Ada yang sebut Mujadalah, ada yang sebut Mujadilah. Mujadilah ni maksud Mujadalah ni maksudnya perdebatan ataupun perdebatan, perbincangan yang panas sedikit. Mujadilah ini adalah fa'ilah dia. Fa'il dia, orang yang mengadukan kepada Rasulullah, berdebat dengan Rasulullah tu tadi, iaitu Sayyidatina Khawlah binti Tha'labah. Yang mana dia mengadu kepada Rasulullah. Khawlah mengadu kepada Rasulullah bahawa suaminya memisahkannya dengan jalan zihar. Zihar ni orang Melayu tak banyak, tak ada sangat dalam tradisi kita, tidak ada. Tapi dalam tradisi Arab ada, dia nak pisahkan isteri ni, dia kata kau ni macam mak aku lah. Gambaran seakan-akan secara kiasannya nak berpisah. Secara kiasan nak berpisah sedemikian. Lalu Khawlah rasa sangat sedih. Dan hukum mengenai tentang zihar tidak ada lagi ketika itu di dalam Al-Quran. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, menariknya. Perkara ni diceritakan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dia kata Sayyidatina Aisyah kata wa ana fi nahiyatil bait. Aku ada dalam rumah tu tadi, dan hujung rumah lah, maknanya dalam bucu rumah tersebut. Rumah Rasulullah ni tuan-puan tak besar mana pun. Maknanya Aisyah ada ketika Khawlah datang. Tapi Aisyah kata aku tak dengar satu apa pun yang dibincangkan antara Khawlah dengan Rasulullah. Tetapi tiba-tiba turun ayat Quran, Allah Ta'ala kata qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Ta'ala Maha mendengar, walaupun Aisyah ada dalam rumah tu tak boleh nak dengar, Allah Ta'ala dengar apa yang diadukan kepadanya. Wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Ta'ala Maha mendengar apa yang dibincangkan, dibisikkan, didebatkan bersama dengan Rasulullah tersebut tadi. Jadi sebahagian ulama kata surah Mujadalah ini ataupun Mujadilah ini nak menggambarkan tentang bagaimana Allah Ta'ala mengetahui bisikan kita, tuan-puan. Bisikan hati kita ni, tuan-puan, ibu ayah, kalau orang dengar kita pun segan. Sebab apa? Kan kalau hati manusia ni boleh orang dengar, macam-macam kita mengumpat dalam hati kita. Kan kita duduk depan Ustaz Tirmizi nampak senyum je. Tapi dalam hati tak tahu cakap apa kan. Jadi Allah Ta'ala nak cerita, Allah Ta'ala tahu semua bisikan dalam hati. Allah. Ini dia punya tema surah Mujadalah ataupun Mujadilah ini tadi. Kalau dalam ni disebut Mujadalah lah, dalam Quran disebut Mujadalah, tapi dalam tafsir Tantawi dia lebih suka Mujadilah. Tapi tak apa, kita selaras satu kalimah aja Mujadalah, senang, takut keliru pula nanti. Dalam surah Mujadalah ini temanya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Ada 3 kali Allah Ta'ala sebutkan tentang kaedah ataupun bagaimana adab untuk berbisik ataupun bercakap sesama kita dalam keadaan yang senyap, diam ini tadi. Yang pertama dalam ayat yang ke-9 Allah Ta'ala ada cerita. Dia kata, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ithmi wal udwan. Kalau kita nak berbisik dengan kawan kita, jangan bisik perkara yang membuat sesuatu dosa. Seakan-akan kita bisik-bisik, buat senyap-senyap, kita buat satu grup WhatsApp lah. Buat grup satu WhatsApp yang kita bisik ataupun plan untuk buat satu perkara yang tidak baik, maka ini ditegur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku tahu semua perkara. Aku tahu semua yang dibisikkan dalam hati manusia ke, di luar hati manusia ke. Yang keduanya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Kalau orang tu bisik kat kita duduk dalam satu majlis, kesot sikit, kesot betul Ustaz, mengesot sikitlah, ke tepi sikit sebab saya nak duduk, maka sebenarnya kesot betul kan? Boleh. Maknanya
hanya ketepi sedikit sebab saya nak duduk ni, maka dibenarkan ataupun boleh kalau ajar ataupun sebut tentang tafassahum, berlapang ataupun bagikan ruang kepada yang lain. Dan yang ketiga, bisikan juga tadi, mana bisikan tepi sikit supaya orang lain dapat ruang untuk sama-sama menuntut ilmu. Yang ketiga ini Allah Taala ajar. Yang ni yang kita ceritakan tadi, bahawa para sahabat ni ramai cerita masalah, banyak cerita masalah kepada Rasulullah. Akhirnya Allah Taala ajar kepada para sahabat, kalau nak jumpa Rasulullah, kalau nak berbisik dengan Rasulullah, nak mengadu kepada Rasulullah, antuqaddimu, ataupun Allah Taala kata faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, hendaklah kamu beri sumbangan dahulu kepada orang fakir miskin, baru datang berjumpa dengan Rasulullah. Jadi disebabkan dengan ini kurang sikit dah kenakan yuran ni ataupun dah kenakan sedikit sumbangan, kurang sedikit yang berjumpa dengan Rasulullah, adalah kerehatan masa kepada Rasulullah. Dikatakan dalam beberapa tafsir menyebutkan sebenarnya ayat ini seketika sahaja dipraktikkan oleh para sahabat, kerana ayat yang seterusnya itu, ayat yang ke-13 itu memansuhkan arahan ayat yang ke-12. Maknanya ayat yang ke-13 itu memansuhkan. Allah Ta'ala kata fa'idlam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu, Allah Ta'ala telah memberikan kamu taubat, menerima taubat kamu, faqimus salat, maka dirikan salat saja. Menurut Al-Imam Ibn Ashur, ayat yang ke-12 tadi arahan supaya bagi sumbangan, kalau nak jumpa Rasulullah, bagi sumbangan dulu kepada orang miskin. Ayat yang ke-13, Al-Imam Ibn Ashur kata turun 10 hari setelah daripada ayat yang ke-12 diturunkan. Jadi dia seakan-akan memberikan keringanan. Kalau tak mampu, tak apalah. Kerana ada kisahnya yang disebutkan dalam Jami' Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi, ada disebutkan kisahnya mengenai tentang Saidina Ali. Saidina Ali dikatakan antara orang yang satu-satunya yang sempat bagi sedekah sebelum jumpa dengan Rasulullah. Saidina Ali kata, aku ada 1 dinar yang aku pecah-pecahkan dinar ni kepada dirham. Kalau aku nak jumpa Rasulullah, aku akan sumbangkan sedikit baru aku jumpa Rasulullah kalau aku nak mengadu masalah. Tapi tak ramai, maknanya hanya Saidina Ali sahaja yang dikatakan sempat untuk mengamalkan kaedah tersebut. Tetapi kaedah ini sebenarnya untuk mendidik orang beriman. Ada masalah sebenarnya sumbangkan ataupun berikan sedekah. Yang ini saya suka daripada hadis riwayat Abu Daud. Ada diceritakan satu hadis, Rasulullah kata dawu maradakum bis sadaqah. Kalau kamu sakit, cuba rawat sakit kamu itu dengan sedekah. Kadang-kadang kita dah sakit baru nak sedekah. Waktu sihat, sebab tu Rasulullah kata anta saddaqa, kamu hendaklah bersedekah, wa anta syahihun sahih, ketika kamu kedekut, ketika kamu sihat, kerana itu yang sepatutnya sebaik-baik waktu sedekah. Tetapi tidak menjadi masalah kalau kita ada masalah, kalau kita sakit, kalau kita ditimpa kesusahan, kita bersedekah. Mudah-mudahan orang yang menerima sedekah tu tadi, dia kata ya Allah lapangkanlah urusan dia, dapat doa daripada orang yang susah itu tadi. Sebenarnya menarik. Ini kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bila nak mengadu kepada Rasulullah, ada masalah nak mengadu dengan Rasulullah, cuba sedekah dahulu. Yang ini kita boleh praktikkan. Ambil daripada hadis Abu Daud tadi, yang mana Rasulullah kata dawu maradakum bisadaqah, cuba rawat. Kadang-kadang kita dah cuba rawat dengan bagai-bagai kaedah, tak boleh, cuba kita bersedekah. Perkara ni sebenarnya pernah ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'i yang masyhur. Abdullah bin Mubarak ni dikatakan datang kepada dia seorang yang mengadu masalah, maknanya dia ada sakit. Lalu Abdullah bin Mubarak kata, engkau cari mana-mana kawasan manusia yang memerlukan telaga air. Ada telaga air, kau buat telaga air. Dia kata tak lama lepas tu penyakit dia dikatakan beransur pulih. Kerana orang-orang yang mengambil air daripada telaga tu mungkin mendoakan dia. Selain daripada malaikat mendoakan, kan malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Maknanya orang yang mengambil air tu kata, oh baguslah siapa yang buat telaga ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Doa orang setiap hari kepada kita tuan-puan, mudah-mudahan memberikan kelapangan kepada kita. Ini antara pengajaran penting daripada 2 ayat yang pertama, menceritakan bagaimana Allah Ta'ala mendidik orang beriman. Bila nak bertemu dengan Rasulullah, nak adu masalah, nak bisik masalah kepada Rasulullah, sedekah dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Kemudian ayat yang ke-14 dan ke-15, ayat ke-14, 15, 16 ini pada hakikatnya menceritakan tentang sifat orang munafik. Macam mana pula boleh beralih? Ini menarik. Macam mana daripada
tentang bisikan-bisikan ni Allah Ta'ala alihkan kita tentang sifat orang munafik. Yang ini sebenarnya ada kaitan dengan surah yang sebelumnya, dikatakan ada kaitan juga dengan surah Hadid, kemudian ada kaitan juga dengan surah yang selepasnya, surah Al-Hasyr. Nanti surah Al-Hasyr tuan-puan akan tengok bagaimana peranan orang munafik ini memecah belahkan umat Islam. Dan dengan bisikan rahsia, sebenarnya kita bisik-bisik ini pun sebenarnya dibimbangi ada perangai orang munafik yang akan kita ceritakan selepas daripada ini. Sebelum tu, sebelum kita telusuri lagi lebih banyak mengenai tentang sifat orang munafik, kita perhatikan dahulu tuan-puan perkataan pilihan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, perkataan kita, pilihan kita pada hari ini adalah haza. Haza iaitu hawaza, yang membawa maksud menguasai. Yang ni yang disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-19. Kalau tuan-puan di rumah ada mushaf, ada ada Quran, boleh buka halaman 544 ini, ayat yang ke-19. Allah Taala kata istahwadha alaihimus syaitan, iaitu syaitan menguasai mereka, fa ansahum zikrallah, sehingga mereka lupa untuk mengingati Allah. Jadi perkataan hadza ini dan hawadha ini membawa maksud iaitu mereka dikuasai oleh syaitan ataupun mereka dikuasai. Baik, kalau kita tengok tadi ayat yang ke-12 13, kita ceritakan tentang kaedah Rasulullah ajar ataupun Allah Taala didik para sahabat nak bertemu dengan Rasulullah, nak mengadu masalah, cuba bersedekah dahulu. Allah Taala ubah sikit plot penceritaannya pada ayat yang ke-13, 14, 15 dan 16 ini, 14 hingga 16 menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, bagaimana dalam bisikan-bisikan ini ada sifat orang munafik yang berbisik, merancang untuk menjatuhkan Rasulullah. Bahkan yang lebih teruk lagi untuk membunuh Rasulullah pun ada. Yang ini Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat mereka melantik orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, iaitu kaum Yahudi itu sendiri sebagai pemimpin mereka. Allah Ta'ala kata alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum. Yang ini teguran Allah Ta'ala tentang sifat pertama orang munafik, dia melantik orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Apakah sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu? Kita akan sambung perbincangannya selepas daripada ini. Kita rehat dahulu seketika, jangan ke mana-mana. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adhalli. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang amat hina. Sadaqallahul Azim. Ini sebahagian daripada petikan ayat yang ke-20 yang saya bacakan sebentar nanti, insya-Allah akan ditadabbur oleh Fadil Doktor berkenaan dengan golongan ini, dan mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita terhindar, Allah Taala selamatkan kita dari golongan orang yang menentang Allah dan Rasul. Dan ini adalah golongan yang sangat hina. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasul dan mengangkatkan agama ini, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat, kita hari ini dah berada pada hari, masih lagi berada pada hari Tasyrik, yang mana sebahagian daripada masjid-masjid di sini masih lagi mengadakan menyembelih korban, binatang korban sebagai bentuk kesyukuran. Dan yang paling penting, korban-korban tu daripada perkataan Arab lah, Doktor ya? Betul. Dah jadi perkataan Melayu dah, kita sebut korban-korban asal daripada perkataan Arab, dah dimelayukan.
Maknanya kita memahami korban ni, kita mengorbankan jiwa kita, harta benda kita, masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah terima segala amalan kita. Mula daripada Ramadan yang lalu, kita minta Allah Taala terima amalan kita bulan Ramadan, dan masuk pula kita masuk hari raya Aidil Adha, dan kita doakan para jemaah kita semua selamatlah, insya-Allah dipermudahkan segala urusan dan mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan lagi, ada separuh lagi ayat daripada muka surat 544 ini, kita nak belajar sikit tajwid sebelum kita lihat slide kita. Okey, kita nak tengok contoh mana pada slide kita pada hari ini. Jelaskan sebutan ada dua huruf hamzah yang berhimpun dalam satu perkataan. Itulah perkataan ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Ada dua hamzah yang bertemu. Tu perkataan pertama tu. Ashfaqtum. Ashfaqtum. Jadi biasanya kesalahan yang biasa berlaku bila dua huruf yang sama, antaranya lebih-lebih lagi huruf hamzah. Kerana hamzah ni berada huruf yang paling jauh daripada mulut. Maka bila nak sebut hamzah, kena tolak di hujung. Duduk di pangkal halkum. Lepas tu dah sebut nak ulang tempat yang sama dua kali. Lagi sekali. Itu kadang-kadang ada juga segelintir kesalahan yang berlaku. Maka kita nak kena tahqiqkan. Jelas dua-dua sebutan mesti dua-dua disebut. Ashfaqtum. Ashfaqtum. Tak boleh baca yang kedua tu macam sama-sama, yang pertama tu jelas. Seperti bunyi yang mula-mula je jelas, yang kedua tak jelas. Ataupun dua-dua tak jelas. Ashfaqtum. Dia tekan tapi dia tak tekan hamzah. Tak nak bunyi macam tu. Mesti bunyi hamzah di tempatnya. Dan hamzah ada sifat yang suara tertahan. Tak boleh sebut kita sebut ashfaqtum. Ashfaqtum. Seperti mana dalam ayat yang kita baca ni. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Dua hamzah yang berada dalam satu kalimah. Kita jelaskan kedua-dua hamzah tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi kita atas perkongsian mengenai tentang ilmu tajwid, yang mana kita selalu ingatkan kepada tuan-puan, para penonton, ibu ayah, bahawa bacaan Quran kita biarlah selari seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kerana kita bimbang bacaan yang tak betul ataupun sebutan yang tidak kena akan menyebabkan lari maknanya daripada apa yang telah sepatutnya diturunkan ataupun dimaksudkan daripada ayat tersebut. Baik, kalau kita sambung semula perbincangan kita, kali ini kita akan masuk kepada sesi kedua, iaitu yang part separuh daripada perbincangan kedua ini tadi. Kalau kita tengok perbincangannya berdasarkan sinopsis tadi, ada 3 pembahagian. Pembahagian pertama mengenai tentang sumbangan, memberikan sedekah sebelum berjumpa dengan Rasulullah, yang mana kita telah bincangkan ayat tersebut hanya sempat diamalkan ataupun dipraktikkan oleh Saidina Ali. Kemudian ayat tersebut dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ashur kata telah dimansuhkan pada hari yang ke-10 setelah daripada diturunkan ayat ke-12. Ayat ke-14 sampai ayat ke-18 sebenarnya menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang ni kita akan masuk sedikit beberapa perbincangan mengenai tentang sifat orang munafik. Allah Ta'ala selalu ingatkan tentang sifat mereka supaya kita menjauhi sifat-sifat tersebut. Jangan kita ambil daripada pemimpin golongan orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jangan kita bersumpah dengan perkara yang dusta. Jangan kita melakukan pendustaan terhadap agama dan sebagainya. Sifat-sifat orang munafik ini kita akan bincangkan selepas daripada ini. Sebelum kita masuk perbincangan tadabbur mengenai tentang ayat tersebut, mari sama-sama kita bacakan dahulu sama-sama dengan Ustaz Tirmizi kita ayat ke-17 sehinggalah ayat yang ke-21 yang akan dipimpin bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor yang telah menjelaskan lagi. Sebelum kita membaca pada ayat kedua, bahagian kedua muka surat ini, jom tanpa buang masa kita nak baca sambung pada ayat ke-17 hingga 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-17 Allah Ta'ala berfirman, harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan pertolongan kepada mereka daripada azab Allah. Mereka lah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. Yang ini adalah ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang munafik, yang mana bermula daripada ayat yang ke-14. Sebenarnya Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang sifat orang munafik. Yang pertama, mereka melantik, memilih, bersekongkol dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Tawallau qauman ghadiballahu alaihim, iaitu Allah Ta'ala bertanya kepada orang yang beriman, tidakkah engkau melihat betapa jahatnya orang-orang yang bersahabat karib dengan kaum yang telah dimurkai oleh Allah akibat kekufuran dan khianat mereka. Sebahagian mufassir menyebutkan bahawa kaum yang dibenci oleh Allah Ta'ala ini adalah kaum Yahudi itu sendiri, kerana mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah ketika sampai di Madinah, baginda berusaha untuk membangunkan Madinah, baginda menjalankan perjanjian bersama dengan kaum Muhajirin dan Ansar, dan terlibat sama dalam perjanjian tersebut adalah kaum Yahudi. Tetapi kaum Yahudi ini perlahan-perlahan mereka cuba mengkhianati perjanjian bersama dengan Rasulullah. Mereka menyakiti Rasulullah. Kita tengok Bani Qainuqa menyakiti orang wanita muslimah, menyingkap mereka aurat mereka dan sebagainya. Kita tengok Bani Nadir, bagaimana mereka merancang untuk menghempapkan batu ke atas Rasulullah. Kita tengok Bani Quraizah, bagaimana mereka mengkhianati dalam perang Khandaq itu sendiri. Ini semua adalah sikap-sikap kaum yang dibenci oleh Allah Ta'ala, kerana mereka merancang untuk membunuh, menjatuhkan Rasulullah, bahkan memecah belahkan kaum ataupun umat Islam di Madinah itu sendiri. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, tiba-tiba ada dalam kalangan orang yang beriman ataupun orang munafik itu sendiri berpura-pura beriman,
mereka memilih untuk bersahabat baik, bersekongkol dengan kaum yang mengkhianati Allah dan Rasul. Yang inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala menegur sikap mereka. Allah Ta'ala mendedahkan tentang sifat mereka. Kalau mengikut Syekh Tantawi, di dalam tafsirnya dikatakan ayat ini diturunkan kepada seorang lelaki namanya Abdullah bin Nabtal. Abdullah bin Nabtal ini dia duduk dengan Rasulullah, dan Rasulullah tahu. Yang ni yang menarik, yang kisah ni Ustaz. Rasulullah tahu, Rasulullah kata akan datang seorang lelaki, dia akan duduk bersama dengan kita dan dia akan melihat aku dengan pandangan syaitan. Maknanya dia akan melihat Rasulullah dengan pandangan yang tidak suka dan dia akan mengumpat di belakang Rasulullah. Apabila dia datang, Rasulullah terus tegur dia. Rasulullah kata, apa yang akan kau cerca lagi kami di belakang kami nanti. Rasulullah tahu tentang apa yang dilakukan oleh lelaki ini. Lalu lelaki ini kata, ittakhadhu, ini yang kata dia bersumpah, tak ada, wallahi tak ada. Ini selalu dilakukan kadang-kadang oleh orang Arab. Sikit-sikit wallahi, semua tak ada. Wallahi, bersumpah dengan nama Allah, tetapi sebenarnya dia mendustakan Allah dan Rasul. Di hadapan Rasulullah, dia buat-buat dengar apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah. Abdullah bin Nabtal ni apabila selesai, dia akan pergi kepada kaum Yahudi dan dia akan ceritakan. Yang kita ceritakan surah Mujadalah ini, banyak bisikan orang yang beriman, bisikan orang-orang yang duduk dalam satu majlis minta untuk dilapangkan majlis, bisikan orang munafik kepada orang kafir ataupun kepada orang Yahudi itu tadi untuk merancang, untuk mengenakan Rasulullah itu kembali. Ini sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang orang munafik yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Mereka melantik orang yang tidak disukai ataupun dimarahi, dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau pengajaran kita pada hari ini, kalau kita tengok, kadang-kadang ada juga kita bersikap sedemikian. Kadang-kadang kita tak suka dekat seseorang, kita tak suka dekat bos kita depan bos kita cakap baik saja. Belakang bos pun kita mengumpat sesama kita, cakap perkara yang tak elok. Mungkin juga kita boleh ambil pengajaran daripada sikap Abdullah bin Nabtal ni tadi. Depan Rasulullah dia bercakap baik dengan Rasulullah, belakang Rasulullah dia mengadu domba ataupun dia bercakap perkara yang tidak elok dengan Rasulullah. Apabila berhadapan dengan Rasulullah, mereka mengambil sumpah-sumpah mereka. Ini Allah Ta'ala kata, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Dan kalau dalam terjemahan ni ditulis taming. Taming ni maknanya perisai lah barangkali. Junnatan fasaddu an sabilillah. Lalu mereka menghalang daripada jalan Allah itu tadi. Mereka bersumpah dengan sumpah yang seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Nabtal itu tadi. Jadi kat sini ada dua sifat mereka yang kita telah bincangkan. Yang pertama, dia bersahabat baik dengan kaum yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini kita kena jauhkan. Kalau ada kaum di muka bumi ini yang kita lihat sifatnya menentang Allah Ta'ala, sepatutnya kita tidak mendekati mereka. Sepatutnya kita tidak berbuat baik, bahkan kita menasihati mereka, berdakwah kepada mereka. Kerana itulah yang diajarkan, bahawa kita tidak mengambil kaum yang membenci ataupun dibenci oleh Allah Ta'ala sebagai sahabat karib. Yang keduanya, sifat orang munafik ni, dia berani bersumpah dengan nama Allah atas pendustaan yang mereka lakukan. Yang ketiga disebut dalam ayat yang ke-17 ini adalah tentang anak dan harta mereka. Allah Ta'ala kata, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kalau kamu ada harta yang banyak pun, wahai orang munafik, kalau kamu ada anak yang ramai dan hebat-hebat pun, ini semua tidak akan memberikan kebaikan kepada kamu. Yang ni kita nak bincangkan sedikit terperinci mengenai tentang anak dan harta. Kerana kita secara umumnya, manusia ini memang sukakan anak dan harta. Bahkan dia berbangga-bangga dengan anak dia. Anak kau jadi apa? Anak aku doktor, dia kata macam tu. Anak kau jadi apa? Kata, anak aku jadi engineer dan sebagainya. Dia berbangga dengan anak dia. Dan sifat ini sebenarnya tidak salah. Sifat ini berbangga dengan anak tidak salah. Ini yang kalau kita tengok dalam hadis yang saya namakan hadis teka-teki. Hadis teka-teki ini Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat. Barangkali saya dah cerita pada tuan-puan banyak kali, saya ulang sedikit. Hadis teka-teki ini Rasulullah kumpul dengan para sahabat. Rasulullah tanya pada para sahabat, inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha. Rasulullah kata ada satu pokok yang mana Rasulullah kata ada dalam banyak-banyak pokok, ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha. Ada dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daunnya tidak gugur. Dalam banyak-banyak sungai ada satu sungai yang tajam, sungai lembing katakan. Dalam banyak-banyak pokok macam itulah, dalam banyak-banyak macam teka-teki.
Para sahabat cuba jawab teka-teki Rasulullah tu apalah pokok yang daunnya tidak gugur. Akhirnya Rasulullah kata innahan nakhlah, iaitu buah tamar ataupun pokok tamar yang mungkin daun dia tak gugur, pelepah ni yang jatuh. Teka-teki Rasulullah bagi kepada para sahabat. Bila nak balik rumah tu, Abdullah bin Umar, anak kepada Saidina Umar, cerita kepada Umar. Dia kata kepada Umar, aku tahu dah jawapan dia tu tadi. Aku tahu dah jawapan dia adalah pokok tamar. Dia cerita kepada bapa dia, Saidina Umar. Umar kecewa. Umar kata, kenapa engkau tak jawab? Nampaknya kemudian Umar kata, kalau engkau jawab soalan tadi, aku lebih sukai daripada seluruh isi dunia. Nampak bagaimana Umar berbangga dengan anaknya sehingga sekiranya anaknya boleh jawab soalan tu tadi. Tengok, tak salah sebenarnya berbangga dengan kejayaan anak dan sebagainya. Tetapi bagaimana untuk menjadikan anak itu sebagai aset buat kita di hari akhirat kelak. Kerana ini yang Allah Ta'ala tegur sifat orang munafik. Anak-anak kamu tidak akan berguna sekiranya dia tidak memberikan manfaat kepada kamu. Saya teringat dalam sebuah hadis yang lain. Hadis ini mengenai tentang ar-raqub. Ar-raqub ini adalah satu golongan yang tidak mempunyai anak, sama ada dia tidak mempunyai anak ataupun anak dia meninggal. Lalu Rasulullah tanya kepada para sahabat. Rasulullah tanya kepada para sahabat, ma ta'udduna ar-raqub fikum? Apa pandangan kamu tentang orang yang tidak ada anak ini? Sama ada mandul ataupun anak dia meninggal. Lalu sahabat kata, qulna allazi la yuladu lahu, iaitu ar-raqub ini adalah orang yang tidak mempunyai anak. Lalu Rasulullah kata, laisa dzakar raqub, itu bukan raqub. Raqub ataupun orang yang tidak mempunyai anak di sisi aku adalah ar-rajul allazi lam yuqaddam min waladihi syai'an, iaitu orang yang mempunyai anak tetapi anaknya tidak memberikan manfaat buat dirinya. Ini yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah kata, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau kita meninggal esok, tidak ada apa perkara yang akan kekal melainkan 3 perkara. Salah satunya adalah wa waladun salih yad'ula, iaitu anak yang soleh yang mendoakan dia. Ini peranan anak. Kalau orang munafik, Allah Ta'ala kata, anak-anak kamu semua tidak akan berguna buat aku kerana tidak boleh menyelamatkan diri kamu. Tetapi bagi orang yang beriman, anak-anak mereka sepatutnya mendoakan mereka. Mendoakan mereka, melakukan amal soleh kepada ataupun buat ibu ayahnya, kerana anak-anak yang soleh ini yang akan doa mereka yang diterima oleh Allah Ta'ala. Saya teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Allah Ta'ala kata, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatun 'abdun salih. Allah Ta'ala akan mengangkat hamba seorang yang soleh ni, ada satu kedudukannya fil jannati, dalam syurga nanti. Fayaqulu rabbi anna li hadhi. Lalu hamba yang soleh tu dia kata, pelik, macam mana aku boleh dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga ni? Lalu dia tanya kepada Allah Ta'ala dalam syurga nanti, ya rabbi anna li hadha, macam mana aku boleh dapat kedudukan ni? Lalu Allah Ta'ala menjawab, bi istighfari waladika laka, dengan istighfar anak kamu buat diri kamu. Masya Allah, rupa-rupanya doa anak kita, doa anak yang soleh kita, dia sebenarnya memberikan kesan kepada ibu ayah, sehingga ibu ayah mendapat kedudukan yang baik dalam syurga. Anak-anak, amalan kita akan terhenti esok, sehinggalah anak-anak kita yang mendoakan kita, kita akan dapat pahala tersebut. Sebab tu anak yang soleh ni sangat penting. Sebab itulah dalam ayat ini Allah Ta'ala ingatkan kita, orang munafik ini anak dia tak memberikan manfaat langsung nanti. Kerana kekufuran mereka, dan anak-anak mereka sekiranya tidak memberikan manfaat pun tidak akan berguna. Inilah yang kita pelajari daripada ayat yang ke-17. Anak bukan sahaja aset buat diri kita di dunia ini. Kita berbangga dengan mereka, hasil pencapaian mereka, jadi doktor, jadi engineer, jadi peguam, jadilah apa sekalipun. Tetapi yang sebaiknya seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah adalah ar-rajul alladhi lam yuqaddam min waladihi syai'an. Kita tak nak jadi seorang lelaki yang ada anak tetapi anaknya tidak memberikan apa manfaat buat dirinya. Ini kita bimbang, dia hampir ataupun mirip-mirip dengan sifat orang munafik ini tadi. Allah Ta'ala kata, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum syai'a. Tidak akan guna, tidak ada gunanya anak dan harta mereka di sisi Allah kerana dengan sifat yang tidak baik yang mereka lakukan. Dan pada penutup ayat ini Allah Ta'ala menceritakan mengenai tentang sifat orang munafik ini juga, mereka telah dikuasai oleh syaitan kerana terlalu sibuk memusuhi Islam sehinggalah mereka ini melupakan Allah. Fa ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan. Itulah dia kumpulan ataupun golongan syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ini akhirnya dalam ayat ini Allah Ta'ala menutup dengan sifat orang munafik ini, mereka akan melupakan Allah Ta'ala, mereka akan kalah, Allah lah yang akan menang. Allah Ta'ala kata, kataballahu la aghlibanna ana warusi.
wa rusulih. Jadi oleh itu tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tengok dah pada halaman ini bagaimana sebenarnya pengajaran yang penting, kita jauhi sifat orang munafik, kita banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, rasa kejap pula tuan-puan, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi pengajian kita pada hari ini daripada halaman yang ke-544 daripada surah Mujadalah, iaitu yang pertama, tidak terlalu banyak bertanya sehingga membebankan orang lain, macam sahabat yang tanya banyak kepada Rasulullah. Yang kedua, dilarang sumpah bohong untuk perdaya orang lain macam sifat orang munafik. Dan yang ketiganya, mohon perlindungan Allah daripada tipu daya dan dikuasai oleh syaitan. Itulah dia sedikit sebanyak tuan-puan daripada hasil perbincangan kita, tadabbur kita pada hari ini. Saya serahkan kepada Ustaz Tirmizi untuk memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wajma'na ala khair fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya mengajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga sumbangan kita ini sebagai satu amalan dan memberi manfaat kepada masyarakat di sana, dapat sama-sama belajar Al-Quranul Karim dan tadabbur. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time pada malam ini dan juga esok pagi. Moga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Teruskan, mudah-mudahan kita berada pada hari-hari tasyrik yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk terus kita melakukan amalan soleh. Jumpa lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil